Yuhu, selamat datang kembali, masih bersama dengan Momo di sini. Fakta menarik kali ini Momo akan membahas di luar dari inti cerita Donghua Solen. Seperti judul videonya, Momo akan membahas behind the scene dari Donghua Solen. Bagaimana proses pembuatan Donghua Solen dan juga beberapa info yang sangat menarik akan kita bahas di sini. Sebenarnya video asli dari live streaming ini memiliki durasi lebih kurang 4 jam. Tapi Momo jelaskan secara singkat inti-inti dari videonya saja ya. Oke, sebelum itu yuk kita intro dulu. 来，我们开始吧。Di awal video ini Momo akan memulai dengan sesi wawancara dari 3 orang penting untuk project Donghua Solen. Yang pertama ada sutradara dari Donghua Solen, yaitu Tang Hongning, dan yang kedua adalah produsernya, yaitu Liang, dan yang ketiga adalah kepala divisi untuk bagian animasi, Lin Wei. Dalam wawancara kali ini ada 7 poin penting yang Momo dapatkan dari pembicaraan mereka. Yang pertama, saat ini seluruh pekerja dan animator yang ditugaskan untuk menangani proyek Donghua Solen berjumlah lebih dari 200 orang dan akan terus bertambah. Benar-benar bukan pekerjaan mudah ya. Untuk menghasilkan 1 minggu 1 episode, bahkan 200 orang harus terjun secara langsung. Gokil banget. Dan yang kedua, dari seluruh proses pembuatan Donghua Solen, episode 134 merupakan episode yang paling memakan waktu terlama, yaitu lebih kurang 3 bulan untuk 1 episode itu saja. Siapa sih yang nggak tahu bagaimana epicnya episode 134? Seluruh adegan dibuat dengan begitu detail. Juga secara emosional kita semua dapat merasakan bagaimana sedihnya pengorbanan Xiao saat itu. Bahkan sampai saat ini Momo masih nggak kuat kalau nonton episode tersedih itu. Dan yang ketiga, selain daripada episode 134, ada juga episode 212 dan 213 yang juga memakan cukup banyak waktu dalam pengerjaannya. Scene pengorbanan, dubbing dan arming, dan juga kebangkitan Xiao. Efek-efek animasinya menurut Momo memang sangat luar biasa. Dan poin yang keempat, seluruh tim project Donghua Solen sekarang sedang bekerja keras untuk membuat scene atau adegan lebih epik lagi dan lebih emosional lagi pada episode-episode mendatang. Terlebih lagi untuk adegan kembalinya keluarga Tang San dan Tang Hao ke Sekte Clear Sky dan juga perang besar di Jialing Pass. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Cukup banyak karakter yang sebelumnya tidak pernah kita lihat dan akan muncul. Ayo, kira-kira apa nih karakter yang akan muncul selanjutnya? Dan di poin yang kelima, akan ada OST atau original soundtrack baru untuk Donghua Solen ke depannya. Yang pasti lagunya akan berhubungan dengan cerita episode-episode ke depan, serta dijanjikan oleh penyanyi yang ternama di daratan Cina. Wah, akan ada lagu baru nih untuk mengisi waktu-waktu Momo sambil ngedit video. Patut dinantikan. Dan poin yang keenam, akan ada beberapa karakter mengalami perubahan penampilan di episode-episode ke depan. Kira-kira karakter apa saja yang akan dapat perubahan penampilan ya? Semoga aja Sri Seven Devil juga dapat bagiannya. Poin yang terakhir, dan ini yang membuat Momo semakin bahagia. Poin terakhir adalah Solen Season 2 dengan judul besar Unrivaled Tang Sect atau Sekte Tang yang tak terkalahkan sudah mulai dibuat. Season ini diambil langsung dari novel karya TJSS dengan judul yang sama. Total chapter di novelnya ada 1737 chapter. Sedangkan di novel Solen season yang pertama yang kita tonton saat ini, di novelnya itu hanya ada 337 chapter. Gak kebayang sampai episode berapa itu season 2-nya nanti. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, jadi bisa nonton Donghua Solen sampai tamat. Novelnya sendiri sudah sampai pada season 5, dan novel season 6 lagi proses penulisan. 那这种说是承诺也好，或者说是陪伴也好，它其实我觉得也是相互的，也就正因为有观众粉丝们的这种陪伴。 Dan selanjutnya kita akan dibawa ke Hall of Fame dari studio Project Solen. Ada beberapa miniatur dan juga penghargaan untuk Donghua Solen sebagai Donghua atau film animasi yang paling banyak ditonton. Sesuai dengan statistik 2022 dari Tencent,
Donghua Solen menduduki urutan pertama paling banyak ditonton, yaitu sebanyak 40 miliar kali ditonton. 还有这个是去年2021年腾讯视频我们颁发的这个金额荣誉动漫，然后《斗罗大陆》是收获了当时最受喜爱的动画。 Dan bagian yang paling terakhir adalah bagian yang paling kita semua tunggu, yaitu proses pembuatan animasi Donghua Solen. Yang pertama, room animation. Jadi di sini kita ditunjukkan, kita bisa melihat ruangan yang mereka buat. Dan yang ruangan yang ditunjukkan kali ini adalah Istana Balai Roh Pelindung bagian dalam. Dibuat dengan begitu detail. Di sana juga ada kursi di mana Bibi Dong duduk. Dan juga beberapa patung-patung besar kesatria Balai Roh Pelindung. 后续还是有很重要的剧情的，应该是叫元帅府。元帅府，对。元帅府，哇！我看到，这位同学他在，这还可以不断的拉近啊。对，这个场景非常的恢宏，而且非常的大。我还能拉哦。对，它其实主座位在这个位置。这就是到时候，这个比比东会坐在的这个位置上。我天哪！ Dan yang selanjutnya adalah room visual effect animation. Di bagian ini merupakan divisi untuk membuat efek visual ruangan. Ada efek siang, efek malam, efek daun berguguran, ada efek hujan, dan efek yang lain. Nah, bagi kalian yang seorang animator, Momo yakin kalian tahu cara buat efek-efek seperti ini. Terlihat sangat realistis. 动态的一些光影的一些变化，然后它会从白天，然后接近现在到有黄昏。哦，这黄昏了，黄昏了。对，然后再到晚上天黑。对对。大的时候不仅是树叶在飘动，它会配合落叶啊，落叶，而且下面的阴影时时的开始下大雨。然后我们在整个城市当中还布置了一些 NPC，更丰富这个城市的这个生态。 Dan yang ketiga adalah NPC atau non-playable character. Di sini kita diperlihatkan bagaimana pembuatan NPC atau karakter tambahan atau karakter pendukung. Nah, di sini kita bisa lihat karakter tambahan seperti murid-murid atau anggota sekte dan lain-lain dibuat. Momo merasa seperti lagi main game, rambut baju bisa diganti-ganti. Di sini kita juga bisa tahu alasan kenapa beberapa karakter pendukung wajahnya sama, hanya rambut dan pakaian yang berbeda. Karena mereka adalah NPC atau cuma karakter pendukung. Wah, kalau mau dibuat satu persatu secara detail karakter pendukungnya, bisa rilis 3 bulan 1 kali 1 episode. 妆容等就是参数，我们现在是可以换一些发型的。然后比如说现在我们你看可以切换，然后这样对吗？它还有一些卷发、大波浪。然后最后的成品的话，就是我们会就是在一个我们的预制光效里面去预览它的最终的效果。 比如说这个是特殊的环境，然后刚才我们看到的是白天，然后这个是一个也是聚光灯的效果。 Dan yang keempat adalah main character creation. Di sini kita diperlihatkan sedikit bagian pembuatan karakter utama. Di sini karakter yang diambil adalah Xiao. Ada 2 proses yang dibuat di sini. Yang pertama modeling dan juga texturing. Kalian bisa lihat bagaimana detailnya karakter cewek imut satu ini. Seandainya Momo dikasih data mentahannya, pasti asik banget untuk berkreasi di konten fakta menarik. 优化。我看到这个左边这台显示器，它所显示出来的小五，目前它是这个白色的模型的状态，这个是为什么呢？这个是它一个原始的模型状态，它还没有上一些材质贴图，我们可以上一下材质贴图看一下。 这就是最终呈现的小五复活版的效果。天哪！对，它追求的细节非常多，其实可以镜头拉近一点。对，再推的再特写一点。对，因为它的镜头呢，各种机位，特写都非常多，所以必须不断的360度去观察、去优化、检查它。 Yang kelima adalah main character creation atau rigging. Dalam proses pembuatan karakter utama ini adalah memasang tulang-tulang dalam karakternya sehingga dapat digerakkan saat pembuatan animasinya. Karakter yang diambil masihlah karakter Xiao. Kalian bisa lihat banyak dot atau titik-titik yang berhubungan satu sama lain. Nah, itu dibuat agar karakter tersebut dapat bergerak sealami mungkin nanti saat dibuat animasinya. 可以理解为骨骼是吗？这些你像一些圈圈的红色、黄色这些圈圈的话，它是作为一个控制器。它控制器，你像它的一个包括身上的每个部件啊，包括它的关节地方都会有这种控制器，它是用作于给后续环节
更快速方便的去调节它的一个动态效果表情，我们会给它设置一些控制器啊，包括一些骨骼的设定啊，让它在动起来的时候就会比较自然一点。对。Yang keenam adalah main character creation visual effect. Selanjutnya masih dengan karakter Xiao, kita akan diperlihatkan bagaimana efek-efek visual karakter dari beberapa sisi dengan efek yang berbeda-beda. 就是一盏一盏的开一下，让大家一起看一看，感受一下。可以啊。你这边要不开一下？这是全黑的一个状态。对。这是顶光。对，从上往下的。这个是一个正面面光，相当于对整体的去一个补足。然后这个是轮廓光。还有啊？对，因为我们的细节要求会比较高的话，它会一盏灯光没有办法把它的细节完全打亮，但是如果需要的时候会根据它不同的细节。Dan yang ketujuh adalah animation visual effect. Kita dibawa lagi melihat bagaimana visual effect dalam animasinya. Kali ini kita diperlihatkan visual effect saat pengorbanan Daming dan Erming. 唐三。我们这一段是正好是大明二明献祭的对。当时我们解封后接到这段戏的时候，我和重点的难度镜头，以便我们项目可以顺利推进。然后现在其实我们当时看到这段戏的时候，我们也在想我们具体的一个特效需求和制作方式。Dan yang tidak kalah menarik adalah kita diperlihatkan sedikit visual effect dari kebangkitan Ain. Wah, kalian bisa lihat di sana rumput biru perak Ain sangat-sangat besar dan juga menerima efek visual dari cahaya Dewa Laut. Wah, Momo udah nggak sabar nih pengen lihat full filmnya Ain kembali menjadi manusia. 杨老师能给我们介绍一下吗？这个上来直接看。对，这个场景是我们阿银复活的一个镜头，然后是再看一遍，再看一遍。好，一直在重复播放。然后那个阿银复活的话，它作为一个10万年魂兽，跟小五是一样，它的复活是需要很庞大的能量。然后这个镜头讲的呢，就是它的能量在积蓄到一定程度之后，产生了一个爆炸的效果，然后之后就会进行一个转换。让他转身成人，就是这样一个镜头。哇！而且这个听您讲起来，感觉就是这样一个镜头，好像看似很简单。Dan yang ke-8 adalah shooting scene. Nah, di bagian ini adalah yang paling Momo suka. Ya, kita dibawa menuju ke ruangan pengambilan gambar. Nah, disinilah adegan per adegan diambil dari dua orang yang memerankan Tang San dan Xiao. Kalian bisa lihat ketika pemerannya bergerak, maka di layar karakter Tang San dan Xiao juga akan ikut bergerak, termasuk juga raut wajah dari pemerannya akan mempengaruhi raut wajah dari animasinya. Gila banget kan? Ayo, siapa yang ngebayangin jadi pemerannya di sana? Kalau seandainya bisa, kalian mau jadi karakter apa? 一个环节，也是一个流程。凑近会影响他们吗？不，没事，不会影响，完全不会影响。对，哇，都是无限的一个驱动，没有关系。你们看，现在就是演员站着的地方，随后他做一个动作，对，然后不仅仅是唐三这边出现动作，后面还有场景啊。是的，对，就是完整的一个虚拟拍摄的状态。小五，他再重新来一条。那这样的一个表演拍摄的效率是非常高的。这个真的不一样，这个真的就像您说，技术真的是升级了。对，我们可以走近一点感受一下，机位内对于小五的表情的一些细节还原，都是现场可以直观感受到的。而且随着它的这个镜头的移动，这个后面的场景也都是实时的发生变化的就是能够真实的还原的一个，就是一个完整的一个流程。已经，因为你不可能现场直接看到这条数据所驱动角色的一个完整的画面感，而目前是可以你所见即所得。演员也非常清楚地理解这个流程，就我专心演好自己就可以。导演有什么表演要求，你可以直接提。Dan yang terakhir adalah voice over. Nah, setelah seluruh proses sebelumnya sudah dikerjakan dan menghasilkan satu episode tanpa suara, hanya background, barulah voice actor atau pengisi suara menyelesaikan tugas akhirnya. Pada live streaming kali ini hanya ditampilkan dua voice actor, yaitu voice actor untuk Tang San dan juga Xiao. Mereka tidak mengisi suara secara langsung, cuma live streaming sambil ngobrol dengan viewernya. Tapi nanti di akhir video Momo akan sertakan sedikit bagaimana mereka mengisi suara untuk dua karakter kesayangan kita, Tang San dan Xiao. By the way, VA Xiao imut juga ya. 点点当时在配
这一段的时候，或者是再次看到这一段的时候，心里感觉怎么样？我感觉很激动。但点点不哭，但是忍不住，你每次看每次都会哭。我的婚事，我想在你们的见证下，先和小武订婚。他现在只能短时间控制自己的灵魂与身体合体，等他完全恢复后立刻结婚，请你们同意。快叫声小武姐来听。如果你愿意做我的妹妹，我不反对。休想！我可以给你我的承诺。不一样的。哎呀，不和你说了，真是个木头。哥，你能不能帮我梳梳头？我头发有些乱了。无论何时，你都是我的妹妹，一直都是。我发誓，除非我死了，否则永远都不离开小武。小武也发誓永远不离开哥，就算是死也不离开。我不在了，你要好好保重自己，不然我会伤心的。小武，你愿意嫁给我吗？我愿意。Oke guys, itulah fakta menarik kita kali ini. Jadi sekarang kita semua lebih tahu lagi bagaimana sulitnya membuat film animasi atau donghua yang kita tonton setiap hari Sabtu di jam 9 pagi. Meskipun durasi hanya berisi 15 menitan, tapi tidak semudah itu membuatnya. Sebab itu Momo tetap menyarankan bagi teman-teman semua yang mempunyai rezeki lebih, tetap nonton di platform resminya ya, sebagai dukungan kita kepada seluruh orang yang bekerja di dalam project Donghua Solen ini. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Momo, ciao dulu. Cai Chen.